الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang menentukan kita pada malam ini hadir di dalam majlis ilmu dalam taman syurga, yang diharapkan para muhibbin sekalian yang mengikuti senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih dari sebarang perkara maksiat hati, agar ilmu yang diberi oleh Allah taala itu masuk terus ke dalam hati kita dan menerangi hati kita sehingga kita dapat mengambil manfaat daripadanya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat 203. Surat 203 atas sekali. Baik. Sebelum tu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamaka haitsu tajaht. Pelihara olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pelihara olehmu wahai hamba-hamba Allah, jaga olehmu wahai hamba-hamba Allah, pelihara olehmu akan Allah, yakni jaga perhubungan kita dengan Allah. Pelihara olehmu akan Allah, jaga perhubungan kita dengan Allah, dengan mana berusaha membuat segala yang disuruh oleh Allah pada zahirnya dan pada batinnya, dan meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah zahir dan batinnya. Itu maksudnya menjaga perhubungan dengan Allah, menjaga perhubungan dengan Allah. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya engkau dapat akan dia, akan Allah di hadapanmu sekira-kira kamu berhadap. Maksudnya barang siapa yang bersungguh-sungguh menjaga perhubungannya dengan Allah, membuat ibadat, apa yang disuruh oleh Allah dilaksanakan dengan cara yang betul, hati yang ikhlas bersama i'tiqad yang sahih, menempati syarat dan rukunnya, memahami tentang sah batalnya, memelihara hati daripada niat-niat yang tidak sepatutnya, membuat sesuatu amal kebaikan, kebajikan kerana mengharapkan balasan daripada Allah, bukan mengharapkan balasan daripada makhluk. Nescaya hamba-hamba yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat dengan cara yang betul, dia akan mendapati bahawasanya Allah Ta'ala itu senantiasa bersama-sama dengan dia. Dengan maksud apa? Dia akan sentiasa mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi siapa-siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, siapa-siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, nescaya dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa memberi rahmat kepadanya, memberi pertolongan kepadanya, memberi bantuan kepadanya, mengasihinya, meredainya. Itu maksud dia akan mendapati, engkau akan dapat akan Allah Ta'ala di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Maksudnya sentiasa dalam jagaan Allah, sentiasa dalam jagaan Allah, sentiasa dalam bimbingan Allah, sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Barang siapa yang menjaga perhubungannya dengan Allah. Bila kita menjaga perhubungan kita dengan Allah baik-baik, sungguh-sungguh, kita dengan sendiri kita akan menjaga perhubungan kita sesama makhluk yang lain.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada sekalian makhluk, hatta dengan binatang sekalipun. Kita tak boleh nak menzolimi haiwan. Kita tak boleh nak menzolimi haiwan. Kerana itu perintah Allah. Jadi barang siapa yang menjaga perhubungannya dengan Allah, jangan katakan terhadap manusia, terhadap binatang pun dia akan berbuat baik. Tapi kalau kita tak jaga perhubungan kita dengan Allah, jangan kata binatang, dengan manusia pun kita akan zalim. Kita akan zalim sesama manusia, menipu, membunuh, macam-macam lah. Yang suami tak jalankan tanggungjawab, yang isteri tak jalankan tanggungjawab, ibu bapa tak jalankan tanggungjawab, pemimpin tak jalankan tanggungjawab, masyarakat tak jalankan tanggungjawab. Kenapa tu? Kerana tidak menjaga perhubungan dengan Allah. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya menjaga perhubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara nak menjaga perhubungan dengan Allah ni? Tuntutlah ilmu. Daripada ilmu tu nanti Allah Ta'ala akan memberi bimbingan kepada kita. Kita sendiri akan tahu, kita akan sendiri akan diberi faham oleh Allah. Sebab ilmu yang kita belajar tu, kita akan tahu bagaimana, apa yang dimaksudkan menjaga perhubungan dengan Allah. Kita akan tahu halal haram, kita akan tahu syarat rukun melakukan ibadah, kita akan tahu benda-benda yang membatalkan ibadah, kita akan tahu benda-benda yang membatalkan pahala ibadah. Maka dia akan berwaspada dan berhati-hati dalam menjaga perhubungan dengan Allah. Orang yang menjaga perhubungan dengan Allah, dia akan berusaha untuk tidak mencampur adukkan amalannya dengan perkara maksiat. Tak macam kita. Waktu semayang, waktu mengumpat, kita mengumpat. Waktu puasa, kita puasa. Waktu berdengki, kita berdengki. Mana amalan kita campur. Sebenarnya bukan begitu amalan yang disuruh oleh Allah, bukan. Kita kena ingat, kita kena pandang diri kita, kita kena sedar diri kita bahawasanya amalan yang Allah suruh tu, yang namanya ibadah tu, ialah membuat segala yang disuruh oleh Allah, zahir dan batin. Makna apa yang Allah wajibkan pada zahir, semua kita kena buat. Apa yang Allah wajibkan pada zahir, kita kena usaha buat semuanya. Sembahyang kena buat, tutup aurat kena buat, nuntut ilmu kena buat, cari nafkah halal kita kena buat, adab akhlak kena buat. Itu amalan zahir. Hati ni pun mesti melakukan apa yang diperintah oleh Allah sekaliannya. Dalam hati kita mesti wajib ada sabar, wajib ada ikhlas, wajib ada syukur, wajib ada redha, wajib ada merendah diri, wajib cintakan akhirat. Maknanya membuat segala yang disuruh oleh Allah pada zahir dan pada batin, meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Tapi amalan kita sekarang ni, kita campur-campur. Yang Allah suruh wajib, kita tak buat semua, kita buat separuh. Itu yang jadi pada kita ni. Waktu semayang, keluar rumah dedak aurat. Semayang, tapi tak nak menuntut ilmu. Cari nafkah yang halal, tapi tak solat. Macam-macam. Kita pilih-pilih, padahal perkara yang diwajibkan oleh Allah ni tak boleh dipilih, kena buat semua. Semayang kena buat, ngaji kena buat, cari nafkah kena buat, tutup aurat kena buat. Membuat segala kan, membuat segala yang disuruh oleh Allah, bukan membuat separuh yang disuruh oleh Allah, membuat segala. Itu zahir. Amalan hati, wajib hati kita bersifat dengan segala sifat yang diwajibkan oleh Allah. Ikhlas, cintakan akhirat, tawaduk, merendah diri, kasih kepada Allah, sabar, redha, sangka baik,
Dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah pada zahir. Mana maksiat-maksiat zahir kena jauhkan, sekaliannya maksiat batin pun kena jauhkan sekaliannya. Jangan ada satu pun penyakit hati yang duduk dalam hati kita. Tak boleh. Satu pun tak boleh. Satu pun tak boleh. Jadi dalam ilmu tasawuf ni dia akan mengajar kita, memperkenalkan apakah sifat-sifat yang haram ada dalam hati. Kerana kalau kita tak tahu, kita tak kenal, kita takkan dapat nak mencari dan membuang benda tu. Jadi ilmu tasawuf ni di antara faedahnya nak memperkenalkan kepada kita jenis-jenis penyakit-penyakit yang haram ada dalam hati. Sifat-sifat yang wajib dibuang daripada dalam hati kita. Wajib buang, bukan sunat buang. Wajib buang. Mau tak mau kena buang juga sifat. Dendam kena buang sebab Allah larang dalam hati kita ada dendam. Allah larang. Sifat dendam ni haram. Sifat dendam dalam hati tu haram, sebab tu wajib kena buang dendam. Cintakan dunia, riak, takabur, sangka jahat, itu semua sifat yang haram dalam hati. Kita kadang-kadang yang haram zahir kita jaga. Perbuatan haram yang zahir kita jaga. Keluar rumah tutup aurat, bagus. Keluar rumah tutup aurat, bagus. Waktu solat, waktu puasa. Tapi benda haram yang dalam hati kita tak buang. Maksiat hati kita buat, maksiat zahir kita tinggal. Jadi tak betul lagi cara ibadat macam tu, tak betul lagi. Cara kita beribadat begitu tak betul lagi. Maksiat zahir kita berhenti, maksiat batin kita masih lagi buat tak betul lagi. Tak selamat lagi. Kita nak balik akhirat dalam keadaan begitu, tak selamat lagi. Jadi faham baik-baik maksud ibadat. Dan engkau ketahui bahawasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau. Kita kena sedar selalu, kita kena ingat selalu, kita kena sentiasa peka yang syaitan itu tidak pernah melupakan kita. Apa maksud tak pernah melupakan kita? Tak pernah melupakan untuk menyesatkan kita. Itu syaitan. Dia tak pernah leka untuk menyesatkan kita, untuk menipu daya kita, untuk membinasakan amalan kita. Syaitan. Hendaklah kita tahu bahawasanya dan yakin bahawasanya syaitan itu tak pernah lupa nak merosakkan amalan kita. Jadi kita kena peka. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, syaitan akan sentiasa mencari jalan untuk membinasakan kita, supaya amalan kita tidak diterima oleh Allah, supaya amalan kita dimusnahkan oleh Allah, supaya amalan kita dipindahkan kepada orang lain, supaya kita mati dalam keadaan fakir miskin daripada pahala. Dia akan cari jalan macam mana nak rosakkan amalan orang ni, macam mana nak rosakkan amalan si suami ni, macam mana nak rosakkan amalan si isteri ni, macam mana nak rosakkan amalan pemimpin ni, macam mana nak rosakkan amalan rakyat ni, macam mana nak rosakkan amalan anak-anak ni, macam mana nak rosakkan amalan jiran tetangga ni. Dia akan cari jalan. Macam mana nak rosakkan amalan murid-murid ni, macam mana nak rosakkan amalan guru-guru ni. Dia akan cari jalan. Yang orang alim ditipu cara orang alim, yang jahil ditipu cara orang jahil. Sebab tu Allah Ta'ala kata musuh yang sebenar-benarnya, yang nyata adalah syaitan. Kita ni, manusia ni bermusuh sebab syaitan tadi ya. Kita ni boleh bermusuh, boleh bergaduh, silaturahim, putus, dendam, dengki, hasutan syaitan dalam hati. Dia akan cari jalan. Dia tak senang tengok kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dia tak suka tengok kita semayang, tutup aurat, mengaji, mengajak, qiyamul lail, sedekah. Dia akan cari jalan macam mana. Dia akan pastikan kita balik akhirat dalam keadaan muflis. Dia akan pastikan kita balik akhirat dalam keadaan muflis. Jadi kita kena hati-hati, kena saling beringat, kena saling menasihati. Sebab tu bila ada sampai pada telinga kita nasihat-nasihat agama, kita kena ucap Alhamdulillah. Jangan kita tak suka dengan
nasihat. Jangan kita tak suka dengan nasihat. Nasihat itulah petunjuk daripada Allah yang nak menjagakan kita daripada kelalaian kita, yang nak menegur daripada kesilapan kita. Semuanya itu adalah hakikatnya teguran daripada Allah. Tapi ada segelintir di kalangan kita, bukan segelintir, kebanyakan kita tak suka dengan nasihat. Tak suka dengan nasihat. Jadi macam mana kita nak mendapat bimbingan daripada Allah kalau kita sendiri tak suka diberi nasihat? Na'udzubillah. Bila ada orang nasihatkan kita, kena ucap terima kasih, alhamdulillah. Jangan kita orang yang lebih rendah. Itu sebab apa Sebab apa kita tak boleh terima nasihat? Sebab dalam hati kita ada sifat takabur, sombong. Jadi banyak sebenarnya penyakit kita ni. Banyak penyakit. Kenapa kita tak boleh terima nasihat? Kerana kita rasa lebih mulia. Kerana kita merasakan diri kita lebih baik, lebih betul. Bukankah itu namanya takabur? Bukankah takabur itu dengan maksud merasakan diri kita lebih daripada orang lain? Jadi di antara sebab kita tak boleh terima nasihat kerana dalam hati kita ada sombong. Nabi dah pesan, siapa ada sombong takkan masuk syurga. Siapa ada sombong takkan masuk syurga walaupun dia tak tinggalkan sembahyang. Sebab tu kita kena faham betul-betul ibadat ni. Jangan kita semata-mata harapkan sembahyang konon-konon kita dah selamat. Jangan harap-harapkan kita mengajar kita dah selamat. Dah ada benda-benda yang kita kena buang daripada diri kita. Kalau setakat rajin mengaji, rajin mengajar, rajin sembahyang, rajin baca kitab, rajin qiyamul lail, dalam hati ada sombong, tak selamat kita. Takkan selamat kita. Takkan selamat. Kemudian sebenarnya telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikaum. Adalah ia syaitan amat jahat, sangat-sangat jahat. Adalah ia syaitan amat jahat, sebenarnya telah tersunyi dirinya bagi berseteru akan dikau. Maksudnya syaitan ni adalah musuh yang tersembunyi. Kalau musuh nyata kita senang. Kalau musuh nyata senang kita nak hambat, nak halau, nak pukul. Tapi masalahnya syaitan ni musuh ataupun seteru yang tersembunyi. Ibaratnya macam gunting dalam lipatan. Rasa macam tak ada apa-apa, rupa-rupanya sedang dipermainkan oleh syaitan. Kita rasa tindak tanduk tingkah laku kita macam baik je, macam betul je, rupa-rupanya dalam perangkap syaitan. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kalau kita tak disedarkan dengan ilmu, habislah kita. Kalau kita tak disedarkan dengan ilmu, dengan petunjuk daripada Allah, habislah kita. Mati kita dalam angan-angan sajalah untuk mendapatkan syurga. Mati kita dalam angan-angan lah nak dapat syurga tu. Mati kita angan-angan je lah nak dapat husnul khatimah tu. Lepas tu kita kena ngaji. Jangan jauhkan diri kita daripada majlis ilmu. Jangan siapa pun, sekaya apa pun kita, Datuk, Datin, Tan Sri, Sultan, Pemaisuri, orang kampung, orang bandar, tak peduli. Tak boleh dipisahkan diri kita dengan ilmu, supaya kita boleh terselamat daripada permainan syaitan tadi tu. Tak bertuah siapa-siapa yang Allah pilih jadi penuntut ilmu, itulah tanda-tanda orang-orang yang Allah nak selamatkan dia. Orang-orang yang Allah nak selamatkan dia daripada dipermain-mainkan oleh syaitan. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Dan minta berlindunglah engkau dengan Tuhan engkau yang amat kuasa lagi amat gagah dan keras daripada anjing ini yang kena laknat. Maknanya kita kena sungguh-sungguh minta dengan Allah berlindung. Ya Allah, jauhkan aku. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada dipermain-mainkan oleh syaitan. Tolong, Ya Allah. Minta tolong sangat-sangat, bukan main-main.
Sebab tidak ada sesuatu yang lain yang berkuasa menyelamatkan kita daripada syaitan. Tak ada. Tok guru kita tak boleh selamatkan kita daripada syaitan ni. Suami tak boleh selamatkan kita, kawan-kawan tak boleh, kawan-kawan sepengajian tak boleh selamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya perangkap tipu daya syaitan ni adalah Allah. Sebab tu kena minta sungguh-sungguh, jangan lupa doa, ya Allah, tolonglah, selamatkanlah, peliharalah, jagalah aku, anak bini aku, ya Allah, daripada permainan perangkap tipu daya syaitan. Kena minta sungguh-sungguh. Dalam sujud terakhir tu, hadirkan doa tu dalam hati kita. Waktu sujud terakhir tu, di antara tempat doa yang mustajab. Di antara tempat doa yang mustajab dalam sujud. Jadi dalam sujud yang terakhir tu minta sungguh-sungguh, ya Allah, selamatkan aku daripada dipermain-mainkan syaitan. Tak ada sesiapa yang boleh menyelamatkan aku melainkan Kau, ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita tu, kita diberi pertolongan oleh Allah. Bukankah Allah dah pesan, siapa yang bersungguh Allah akan bagi pertolongan? Mana kalau kita tak bersungguh minta, Allah tak akan bagi pertolongan. Kalau kita nak ditolong oleh Allah, kena minta sungguh-sungguh. Di antara cara seseorang itu bersungguh, dia akan selalu minta, dia akan sentiasa minta. Tiap-tiap kali solat, tiap-tiap kali lepas solat minta, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan daripada tipu daya syaitan. Bukan saja dalam sembahyang, bila-bila masa saja dia sentiasa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan waktu nak masuk solat, a'udzubillahi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bukan waktu nak solat aja, bila-bila. Sebab tipu daya syaitan tu sentiasa datang, bukan dalam solat je, sentiasa datang. Jadi minta perlindungan daripada Allah, yang mana Allah ni maha kuasa, maha hebat, maha gagah, maha perkasa, maha keras daripada anjing yang dilaknat ini, iaitu syaitan. Dan jangan engkau lalai daripada tipu dayanya dan pukatnya. Kau jangan lalai, makna kita ni, kita jangan lalai, kita jangan leka, kita jangan lalai daripada tipu dayanya dan pukatnya. Maksud pukat ni perangkap dia. Jangan lupa daripada tipu dayanya dan pukatnya. Mana-mana ada perangkap, mana-mana ada perangkap. Maka engkau tolakkan dia permainan syaitan tu dengan zikrullah. Macam mana cara? Macam mana kaedah untuk menolakkan diri kita ni daripada dipermain-mainkan oleh syaitan? Macam mana cara ni? Ni Imam Ghazali ajar ni. Ini Imam Ghazali ajar ni, macam mana cara nak menyelamatkan diri kita daripada tipu daya dan perangkap pukat tu, dengan mana perangkap syaitan. Maka engkau tolakkan dia, selamatkan diri dengan zikrullah. Kena banyak berzikir, kena banyak berzikir, kena banyak-banyak berzikir, kena banyak-banyak zikrullah, kena banyak solawat. Banyak berzikir, banyak solawat. Kerana salawat dan zikrullah itu ibaratnya seperti senjata yang membunuh senjata yang membunuh syaitan. Syaitan tak suka orang banyak salawat. Syaitan tak suka orang yang banyak bersalawat. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah, mengingati Allah dalam hati ataupun di lidah. Dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Maka bahawasanya mudah apabila nyata daripadamu bersungguh-sungguh lelaki, lagi amat harap akan pertolongan
Allah. Maknanya benda itu sebenarnya mudah. Tapi dengan syarat orang yang bersungguh. Orang yang bersungguh akan mendapat kemudahan. Siapa bersungguh dia akan dapat kemudahan. Tapi kalau tak bersungguh memang payah. Memang payah. Kalau kita tak bersungguh nak Allah selamatkan kita, memang payah. Itu yang kita kata aku tak boleh. Padahal kita tak bersungguh pun. Kita banyak bagi alasan. Belum bersungguh lagi kita dah kata aku tak boleh jadi baik, aku tak boleh jadi baik. Belum cuba lagi. Berapa hari yang kita cuba? Yang kita nak kata bersungguh ni berapa hari dah? Berapa belas tahun dah kita cuba? Baru 2-3 hari, baru sekerat hari kita dah kata oh aku tak boleh jadi baik, oh aku tak boleh jadi pemaaf. Berapa hari? Orang bersungguh ni adalah orang yang tak akan berhenti daripada berusaha. Kita dah berusaha ke belum? Nak jadi pemaaf tadi contohnya, dah usaha ke belum nak jadi pemaaf? Berapa hari? Belum berusaha lagi dah kata aku tak boleh. Nampak tak tu perangkap dia? Di awal jalan tu dah ada perangkap dah. Awal jalan nak jadi baik tu dah ada perangkap dia dah. Di antara perangkap dia apa? Dia akan membisikkan dalam hati yang kita ni tak boleh jadi baik. Aku tak boleh lah. Sahabat-sahabat Nabi boleh lah. Aku ni orang biasa, mana boleh nak macam tu. Tak. Jadi bila kita dah set macam tu, dengan sendiri kita takkan bersungguh. Kita takkan bersungguh lah. Dah memang kita fikir negatif. Kita ni berfikir negatif banyak sangat. Sebab tu Islam ni dia suruh kita fikir yang baik-baik. Kita fikir gini, aku tak boleh jadi baik. Fikiran yang macam tu positif ke negatif? Negatif. Sebab tu kita tak boleh. Awal-awal kita dah pandang negatif dah. Tapi kalau kata insya-Allah dengan bantuan Allah, dengan kesungguhan aku dan serta pertolongan Allah, insya-Allah aku boleh jadi orang baik. Aku boleh jadi pemaaf. Tapi tak ada. Kita tak usaha lagi. Nanti kita akan disoal oleh Allah. Bukan Allah tak nak tolong, Allah tengok kita tak bersungguh. Na'udzubillah min zalik. Perangkap dia, awal jalan ada perangkap. Sepanjang jalan Nabi kata nak ke syurga ni, sepanjang jalan ada tipu daya syaitan. Lepas satu, jangan kita ingat bila dah terlepas satu, lepas tu tak ada dah. Dah ada lagi banyak dekat depan dia tunggu. Jadi hati-hatilah. Baik. Maka engkau tolakkan dia dengan zikrullah dan jangan menyusahkan dengan yang demikian itu. Maka bahawasanya mudah apabila nyata daripadamu hamba itu bersungguh-sungguh. Kita tak bersungguh, sebab tu kita rasa payah. Kalau kita bersungguh, insya-Allah akan rasa mudah. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawasanya ia syaitan, tiada baginya syaitan mengeras atas mereka yang percaya, yakni akan Allah Ta'ala. Siapa percaya dia akan dibantu oleh Allah, siapa yang yakin dia akan ditolong oleh Allah, syaitan tak akan boleh mengalahkan dia. Ada tak dalam hati kita macam tu? Ada tak keyakinan dalam hati kita yang mana Allah pasti akan tolong aku berubah jadi baik? Ataupun kita fikir macam tadi, aku tak boleh jadi baik. Jadi Allah Ta'ala sendiri bagi tahu dah. Allah Ta'ala sendiri dah bagi clue dah. Allah dah bagi clue dalam Quran bahawasanya syaitan, kata Allah tahulah dia yang menciptakan syaitan tu. Allah yang menjadikan syaitan, dan Allah Ta'ala lah yang mengetahui apa kelemahan
Syaitan. Siapa yang boleh siapa yang boleh disesatkan dan siapa yang tak mampu disesatkan oleh syaitan, Allah tahu. Allah yang menjadikan syaitan. Allah tahu apa kelemahan dia. Di antara kelemahan syaitan ni apa? Allah Ta'ala kata bahawasanya ia syaitan tiada baginya mengerasi atas mereka yang percaya, yakni yang yakin akan Allah Ta'ala. Siapa yang yakin dengan Allah, syaitan tak akan dapat kalahkan dia. Syaitan tak akan dapat tipu dia. Tapi kalau dalam hati kita tidak berapa nak yakin, maka disitulah peluang bagi syaitan mengerasi, mengalahkan kita. Mengerasi dan mengalahkan kita. Dan atas Tuhan mereka itu berserah diri mereka itu, yakni syaitan tidak boleh mengerasi, syaitan tidak boleh mengalahkan orang-orang yang hatinya bertawakal, bergantung dengan Allah. Maka barang siapa yang bergantung dengan dirinya sendiri, siapa yang percaya dengan dirinya sendiri, siapa yang yakin dengan dirinya sendiri, maka dia akan dikalahkan oleh syaitan. Tapi siapa yang percaya dengan Allah, bergantung dengan Allah hatinya, syaitan tidak akan dapat mengalahkan. Kita ni dah banyak kali tertipu dengan kata-kata tu, yakin pada diri, yakin pada diri. Yakin pada diri. Slogan yakin pada diri, yakin pada diri. Jangan yakin pada diri. Diri kita ni lemah. Diri kita ni dhaif. Diri kita ni jahil. Diri kita ni menumpang. Diri kita ni tak kuasa. Jadi jangan percayakan diri, tapi percayalah kepada Allah yang maha memberi bantuan dan pertolongan. Percayalah pada Allah yang maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Kalau yakin pada diri, habis kita. Sekat jalan. Yakin pada diri, sekat jalan. Habis minyak, pancit, habis dah. Kita ni banyak bergantung pada diri sendiri. Kita ni banyak percaya pada usaha kita sendiri. Padahal usaha kita tu sikit pun tak boleh memberi sesuatu. Waktu ngaji tauhid, kena ngaji akidah. Hati kita tu nak gantung dengan siapa? Itu akidah. Kita tak ngaji akidah, tak nak belajar tauhid, sebab tu salah pergantungan. Hati kita tu salah pergantungan. Salah pergantungan. Allah suruh gantungkan hati pada Allah, kita gantungkan hati pada makhluk. Allah suruh gantungkan hati pada Allah, kita gantungkan hati pada diri kita sendiri. Diri kita bukankah makhluk? Kita percaya dengan diri kita sendiri, maknanya kita percaya pada makhluk. Diri kita ni makhluk. Allah suruh yakin pada Allah, bukan yakin pada diri. Betulkan balik. Betulkan balik pegangan kita. Betulkan balik pegangan kita. Yakin pada Allah yang maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah maha kuasa menjadikan kita orang yang lebih baik. Allah maha kuasa menjadikan kita orang yang memiliki hati yang bersih. Allah maha kuasa menjadikan kita orang yang lidahnya baik. Yakin. Dan senyata telah benar Abu Hazim rahimahullah ta'ala pada barang yang dikatanya, apa dunia dan apa iblis, adapun dunia maka barang yang telah lalu daripadanya, maka mimpi, yakni seperti umpama yang engkau dapat di dalam mimpi, itulah dunia. Macam mimpi, bila jaga je lenyap semua. Dunia ni mimpi, dunia ni mimpi. Macam kita mimpi, bila kita tersedap, hilanglah semuanya. Kesedapan, keseronokan dalam mimpi tadi lenyap sekelip mata je. Dengan istananya, dengan pakaian hebat je. Mimpi tidur jadi raja. Mimpi tidur
jadi permaisuri, duduk dalam istana, mimpi, celik aja hilang semua. Dunia ni macam tu lah. Sekaya apa pun kita, sehebat apa pun kita, semasyhur apa pun kita, sepopular apa pun kita, sehormat apa pun orang pada kita, berapa ramai orang sanjung kita, berapa ramai pengikut kita, berapa ramai orang yang sangka baik dengan kita, bila mati je lenyap semua. Lenyap semua. Jangan kata harta pangkat, dengan nyawa-nyawa kita pun lenyap sekali. Jangan kata harta, dengan nyawa kita pun lenyap. Dengan tubuh badan kita pun lenyap bila datangnya kematian. Satu tak tinggal. Jadi janganlah kita berkelahi bergaduh kerana dunia. Janganlah kita menghabiskan masa kita kerana benda-benda yang pasti akan lenyap. Jangan habiskan waktu kita membuat benda-benda yang kita akan tinggalkan. Dulu Imam Ghazali dah ingatkan. Dia dah ingatkan kepada kita. Bukankah kita yakin dunia ni akan hilang? Bukankah kita yakin dunia ni kita akan tinggalkan? Dah kalau yakin, kenapa kau habiskan masa kau? Kenapa kau habiskan masa kau memburu sesuatu yang kau yakin kau akan tinggalkan? Alangkah tak bijaknya kita. Alangkah tak bijaknya kita. Alangkah bodohnya kita. Habis masa kita gunakan untuk memburu benda yang akhirnya kita sendiri akan tinggalkan, hingga terlepas benda yang kekal tadi tu. Bekalan yang kekal tinggal, bekalan yang kekal tak ada. Ni yang dikatakan dikejar, yang dikejar apa? Berciciran. Betul? Yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Kejar-kejar tak dapat, kejar-kejar tak puas, kejar-kejar tak puas. Tak cukup. Berlumba-lumba lagi. Terlupa umur makin lama makin pendek. Tubuh makin lama makin lemah. Makin lama makin dekat dengan liang lahat, terlupa. Berlumba pagi, petang, siang, malam. Dalam kepala otak kita mikir macam mana nak kaya, nak mewah, nak hebat, nak orang hormat. Pagi, petang, siang, malam, tu yang kita ingatkan dalam hati, dalam fikiran. Umur makin pendek, makin dekat dengan liang lahat. Kita ni dah ada sebelah liang lahat ni. Nak tunggu orang tolak je. Nak tunggu kita ni kena tolak dalam lubang kubur je kita ni. Lubang pun dah siap. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira sihat, tak kira sakit. Mati bila-bila je. Habis masa kita cari benda yang kita akan lepaskan, mati tak ada bekalan. Alangkah menyesalnya kita. Orang lain buat persiapan. Orang lain dekat tempat transit dia tak leka. Kita tempat transit leka. Bas datang dah, nak ambil kita, tak ada bekalan lagi. Orang lain selamat dah naik bas tu dengan bekalan masing-masing. Kita duk leka seronok, bas datang tak ada bekal kita bawa. Susah lah kita. Dunia ni tempat transit je. Sebenarnya cerita ni ada ke berpunca daripada amal ibadat kita, solat kita? Berpunca daripada solat lah. Bukankah Allah dah janji inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya solat tu akan mencegah orang itu daripada perbuatan keji. Mencari dunia, berlumba-lumba dengan dunia ni benda keji. Berlumba-lumba mencari dunia, menghabiskan masa mencari dunia, makna dunia ni benda yang tak ada sangkut paut dengan ibadat, benda semata-mata nak mengikut keinginan hawa nafsu. Itu namanya dunia. Benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Nak seronok-seronok lah, mudah kita faham. Nak seronok-seronok dengan tempat tinggal, nak seronok-seronok dengan kenderaan, nak seronok-seronok dengan pakaian, nak seronok-seronok dengan makanan, nak seronok-seronok dengan hiburan. Semua benda tu tak ada hubung kait dengan ibadat. Itulah namanya dunia. Jadi bila kita memburu dunia, itulah perbuatan yang keji. Sedangkan Allah dah jamin siapa yang solat, sesungguhnya solat itu akan mencegah diri daripada perbuatan keji. Kenapa kita hari-hari solat tapi cintakan dunia kita tak hilang-hilang? Mesti ada silap pada solat ni.
Mesti ada kesalahan dan kesilapan dalam sembahyang gitu. Sebab tu kena belajar solat tu, kena kaji solat tu. Adakah semata-mata perbuatan zahir begitu, ataupun ada pengisian batinnya dalam solat tadi, adab dan akhlak dalam solat tadi. Banyak puncanya. Boleh jadi solat kita tak sah, boleh jadi salah di akidah lagi, boleh jadi syarat rukunnya tak betul lagi, boleh jadi niatnya tak ikhlas lagi. Jadi kena semak balik, kena cek balik mana silap ni. Sepatutnya kalau solat kita betul, Allah akan cegah diri kita ni pada perbuatan keji. Dengan sendiri kita tak nak benda tu, dengan sendiri kita rasa rugi buat benda tu, rasa benci buat benda tu, rasa tak mahu buat benda tu, sebab kita dah nampak jijik benda tu. Tapi kenapa kita solat tak tinggal, solat fardu buat, solat sunat buat, tahajud buat, tapi masih lagi tergila-gila dengan dunia? Apa masalah? Tu dah tadi, takut kita mendirikan solat tanpa ilmu. Dengar orang sembahyang sunat kita buat, dengar orang qiyamul lail kita qiyamul lail, tapi kita tak tahu maksud solat tu apa benda, pengisian solat tu apa. Bukan sekadar syarat rukun sahabatan aja, kena tahu hatinya macam mana, akidahnya bagaimana. Banyak benda kita nak repair ni, sempat ke tidak? Sebab tu jangan buang masa dah. Masa kita tak banyak, takut tak sempat nak repair kita punya rosak-rosak. Jadi abaikanlah dosa maksiat orang tu, abaikanlah, doakan yang baik-baik sudah. Tumpukan perhatian untuk memperbaiki diri kita sendiri, sebab kita banyak yang tak betul. Nampak orang tu buat jahat, doakan yang baik-baik sudah. Ya Allah bagi taufik hidayah pada dia, dah cukup lah. Bukan urusan kita. Dosa dia takkan menjadi sebab kita diazab oleh Allah. Dosa orang tu walaupun dibuat dosa besar, tak menjadi sebab kita diazab oleh Allah. Tapi dosa kecil kita akan menjadi sebab kita diazab oleh Allah. Jadi tak payah nak heboh dengan dosa orang. Tak payah heboh dengan dosa orang. Bila tahu, bila ternampak, terdengar benda-benda macam tu, doakan, ya Allah mudah-mudahan Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah bagi tahu taufik. Sudah. Sudahlah. Tak payahlah nak panjang-panjang, nak korek-korek lagi. Kita ni selagi tak tahu cerita, selagi tu nak korek. Kenapa? Sebab apa puncanya? Dah tu macam hakim pula kita. Pantang dengar cerita, apa punca ni? Kenapa? Nak ambil tahu. Dosa kita tak ambil tahu. Dosa kita tak ambil tahu. Jahatnya perangai kita. Semayang dah. Ini cerita yang semayang ni. Ini cerita yang semayang ni, perangai macam ni. Semayang, dah tutup aurat dah, perangai macam tu. Yang tak semayang, yang tak tutup aurat, tak peduli majlis ilmu, lagi lah. Yang dah mengaji, yang dah semayang, yang dah tutup aurat dah, macam tu perangai. Yang lelaki solat jemaah rajin dah, kaki masjid dah, tapi perangai macam tu, mengumpat, berdengki, cari dosa orang, cari maksiat orang. Yang perempuan pun sama. Bagaimana pula nasib yang tak belajar, tak semayang macam mana? Kalau yang dah semayang, yang dah tutup aurat, yang dah mengaji pun macam tu perangai. Na'udzubillah min zalik. Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Jangan main-main. Ibadat ni jalan yang berbahaya. Ibadat ni berbahaya jalan tu. Imam Ghazali ingatkan dah dulu awal kitab ni Imam Ghazali dah ingatkan, perjalanan ibadat ni perjalanan yang sangat bahaya. Ibadat ni nak balik akhirat ni bukan jalan seronok. Bukan jalan seronok. Jalan ibadat ni nak balik akhirat ni, nak kembali kepada Allah ni, bukan jalan seronok. Jalan yang sangat menakutkan bagi orang yang nampak, bagi orang yang tahu, bagi orang yang faham. Ibadat ni jalan yang sangat menakutkan. Tak putus-putus perangkap, luar dalam perangkap, zahir batin ada perangkap. Musuh bukan main banyak. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang akan diselamatkan oleh Allah. Berapa ramai manusia ni, sikit aja yang selamat menyeberang ke sebelah sana. Banyaknya semua terjun kat dalam neraka tu, na'udzubillah min zalik. Dah kalau kita tak bersungguh, macam mana?
Kita kena fikir macam tu. Kalau kita tak bersungguh macam mana? Kalau kita buat main-main dengan ibadat, macam mana kita nak selamat seberang sebelah sana? Sedangkan Nabi bagi tahu dah perjalanan ibadat ni, jalan nak ke syurga tu satu je. Tak ada jalan lain dah. Satu je jalan dia. Yang mana jalan ni penuh dengan perangkap, penuh dengan bahaya. Tiba-tiba kita buat main-main, tak ambil tahu, tak ambil berat, tak ambil peduli, ambil tak kisah. Agak-agak boleh selamat ke? Yang bersungguh tu pun ramai yang terjun. Yang bersungguh tu pun ramai yang terjun. Kita ni yang main-main ni, sebab tu kena ada perasaan takut. Kena ada perasaan takut, barulah kita akan bertindak. Jangan berasa aku ni orang baik dah, aku ni beres dah. Jangan. Siapa yang memberi keputusan kita ni baik? Siapa yang memberi keputusan kita ni dah baik? Kita sendiri yang menjadi hakim tentang diri kita. Kita sendiri yang menghakimi diri kita. Wah, aku ni kalau mati husnul khatimah dah ni. Semayang banyak, mengaji banyak, mengajar banyak ni. Pagi, petang, siang, malam ada kelas. Aku kalau mati ni husnul khatimah ni. Saya suka hati kita pandai-pandai jatuh hukum sendiri. Isi bakul angkat sendiri. Nampak dah tu sifat tak sedar ke diri kita tu. Tu sifat yang dibenci tu. Perasan orang mari. Tu namanya ujub, perasan dah sempurna ibadat dah. Padahal Allah tak bagi jawapan lagi pun. Allah tak bagi jawapan lagi pun. Ngaji tasawuf ni nak kena macam ni lah, pandang ke diri. Pandang ke diri kita tu. Jangan nak puji-puji diri, berasa baik, berasa selamat, berasa soleh, berasa amalan dah banyak, berasa amalan Allah dah terima. Itu tasawuf. Tasawuf tak ada nak ajar kita muji-muji diri dah. Tasawuf ni nak ajar kita mencela diri sendiri, menghina diri sendiri. Ilmu tasawuf ni ilmu yang nak mengajar kita tak suka dipuji oleh orang lain. Itu ilmu tasawuf. Ilmu yang nak mengajak kita supaya jangan ada rasa seronok untuk dikenali dan seronok dipuji. Itu ilmu tasawuf. Jangan ada rasa seronok nak dipuji. Jangan ada rasa seronok nak dikenali. Itu ilmu tasawuf. Bila rasa dia punya ni, dia kitab ni kan, contoh yang kitab ni kan, bila dapat sikit tu, dia dah rasa diri dia tu. Sebab tu saya suka baca kitab ni. Suka baca kitab ni. Memang dia menceritakan diri kita. Mana yang tak sedar diri tu, dahsyat. Kitab ni Masya Allah. Itu hikmah Allah Ta'ala bagi pada Imam Ghazali. Dia cerita satu-satu macam dia tahu lah. Apa yang disebut tu sebiji-sebiji memang kita ada dalam diri kita. Memang hebat. Sebab tu rugi kalau tak ngaji kita ni, Allah rugi. Nama pun Minhajun Abidin kan. Perjalanan orang yang nak beribadat daripada kosong sampailah selamat, sampai syurga. Daripada duduk dalam dosa, duduk dalam maksiat, tak dapat hidayah, sampailah dia sampai kepada redha Allah. Dia akan ceritakan A to Z dalam kitab ni. Apa yang dia lalui, musuh yang macam mana dia akan jumpa, macam mana cara nak menyelamatkan diri. Semua ada dalam kitab. Lepas tu kita suka buat wirid kitab ni. Suka buat wirid. Jadi peringatan pada diri kita. Bila baca, kita teringat balik. Salah ni, tak kena ni. Tak kena ni, salah. Kalau tak kita jadi sengih-sengih seseorang. Rasa baik, rasa bagus. Itu bahaya kalau tak ngaji tasawuf. Habis. Sibuk ngaji tafsir je. Kena baca, kena ngaji, berguru, tak boleh baca sendiri. Tak boleh baca sendiri. Beli kitab baca sendiri, beli buku baca sendiri. Dia kena bertalaki macam ni.
Kena berguru. Dia baca kitab ini. Lepas tu dia jadi YouTube. Tak boleh. Sampai Kecuali dia dah alim tu lain. Dia dah alim, dia dah kuasai benda tu lain. Dia nak beli kitab-kitab, nak buat murojaah tu lain. Ini kita dalam keadaan Fardu Ain pun tak lepas lagi, Mazmumah Mahmudah kita pun tak tahu kenal lagi. Nak beli buku baca sendiri, memang ke laut lah nanti kan pergi faham. Orang nak faham ke kanan, kita faham ke kiri. Itu kena ada guru. Baik. Jadi dunia tu apa? Barang yang telah lalu daripadanya. Makna dunia ni mimpi. Kita nak rebut apa atas dunia? Contoh, kita sanggup bertekak, sanggup bergaduh, sanggup bermusuh kerana nak menunaikan keinginan nafsu gitu. Akhirnya mati tak? Mati. Tinggal tak apa benda yang kita rebut tadi? Tinggal. Dahlah kita berebut benda yang dibenci oleh Allah, lepas tu tinggalkan pula. Dunia ni di sisi Allah tu ibaratnya bangkai. Dunia makna benda-benda yang tak ada menolong ibadat, benda yang melekakan yang namanya dunia tadi tu, di sisi Allah namanya bangkai. Tiba-tiba kita berebut dunia tadi, berebut sampai sanggup bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Jadi tak ubahlah perangai kita merebut bangkai. Macam apa? Apa yang rebut bangkai? Anjing. Macam anjing perangai. Na'udzubillah min zalik. Sungguh yang merebut bangkai ni, yang berebut benda kotor ni, anjing. Kita sebab dek dunia berebut benda-benda dunia ni tadi, sampai sanggup putus silaturahim. Bukankah tu maknanya perangai kita memang sama macam binatang? Lainlah kita ni nakkan akhirat. Tak, ni berebut benda dunia, sampai bergaduh, sampai bermusuh. Padahal benda yang direbutkan tadi bukannya akhirat pun, dunia. Memang berebut bangkai. Na'udzubillah. Tak eloknya perangai kita. Jahatnya perangai kita. Sebab tu Allah sindir dalam Quran kan, manusia ni ada kalanya lebih hina dari binatang lagi. Lebih hina lagi, binatang lagi. Kita. Sebab tu kita kena sedar diri kita. Kalau jahat kena ngaku jahat, kalau salah kena ngaku salah. Barulah insya-Allah Allah akan bimbing kita. Tapi kalau kita dah salah, tak nak ngaku salah, ayah. Orang yang ada takabur dalam diri, Allah Ta'ala tak akan bimbing dia ke jalan yang benar. Selagi ada sifat sombong dalam diri, tak nak mengaku berdosa dengan Allah, tak nak mengaku keji dengan Allah, tak nak mengaku bersalah dengan Allah, masih berasa betul, masih berasa baik, sedangkan apa yang kita buat tu bercanggah dengan apa yang Allah suruh, Allah tak akan bimbing kita ke jalan yang betul sampai mati. Na'udzubillah. Lepas tu kena buang benda-benda tu. Kalau salah kena ngaku, ya Allah, memang aku bodoh, memang aku ahli dunia, memang aku ciptakan dunia, ampunkan aku. Mengaku lagi baik daripada tak mengaku. Baik kita ngaku, sebab Allah tahu mana kita nak sorokkan kejahatan kita. Tak terlindung pun daripada pengetahuan Allah. Baik kita mengaku. Allah tahu kita jahat, tapi kita mengaku, aku baik ya Allah. Mana kita nak lari? Baik mengaku, baik menyerah diri. Baik menyerah diri, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Ini dahlah jahat, dahlah penjenayah. Jenayah, dosa maksiat kita ni jenayah kita dengan Allah. Lepas tu tak nak ngaku pula. Siap lah. Memang mengundang kebencian Allah, memang mengundang keburkaan Allah lah jawab. Dah buat salah tak nak mengaku lah. Habis. Dan seperti umpama yang kau dapat di dalam mimpi, semuanya macam mimpi. Sayangkan laki, hilang laki sekelip mata je hilang. Sekelip mata hilang laki kita. Sampai ajal sampai ajal hilanglah laki yang kita sayang. Sampai ajal hilanglah bini yang kita sayang. Sampai ajal hilanglah anak-anak kita yang kita sayang. Semuanya akan hilang, binasa semua, fana semua. Semuanya akan fana, semuanya
binasa, semua binasa. Jadi tak payah gaduh lah. Tak payahlah bergaduh sebab benda-benda binasa tu. Rezeki semua binasa. Yakni seperti umpama yang kau dapat dalam mimpi dan barang yang lagi akan datang, maka iaitu cita-cita. Dan ada pun syaitan tu, maka demi Allah, senya jika aku ikut maka tiada manfaat, dan senya jika aku menyalahi maka tiada memberi mudarat. Dan syaitan tu tadi, demi Allah, jika aku ikut maka tiada manfaat. Kalau kita ikut syaitan ni tak ada manfaat pun. Kalau kita ikut bisikan syaitan ni tak ada manfaat pun. Dan kalau kita menyalahi, tak nak ikut, maka tiada memberi mudarat. Tak jadi mudarat apa-apa pun kalau tak ikut syaitan tu tadi. Tak ikut perintah syaitan tadi tu, kita takkan mudarat. Kalau ikut pun tak dapat manfaat apa. Senya dikata pada makna ini apa Adam di dalam kaun, yakni dalam alam, dan apa iblis. Tiada kerajaan bagi Sulaiman, tiada Balqis, sekaliannya itu isyarat dua. Dan engkau yang dikendakinya, hei mereka yang iaitu bagi segala hati magnetis, yakni seperti besi. Senya telah engkau ketahui bahawasanya sangat-sangat jahil ini nafsu, dan liarnya nafsu kepada barang yang memberi mudarat akan dia dan membinasakan akan dia. Makna nafsu kita ni, nafsu yang ada dalam badan kita ni, dia memang liar, dia memang mudah nak melekat dengan benda yang memberi mudarat. Nafsu kita ni dia memang ada current dengan benda yang memberi mudarat. Dengan benda yang memberi manfaat dia tak ada current. Itu nafsu kita. Mana-mana benda yang akan membinasakan, merugikan, memberi mudarat, nafsu kita ni memang menangkap. Dia menangkap. Dia menangkap. Sebab tu kita boleh tahu benda tu baik ke buruk, kita boleh tengok nafsu kita. Bila terlintas dalam hati, berasa seronok nak buat, biasanya benda tu sia-sia ataupun dosa. Sebab nafsu memang tak minat dengan benda baik. Cuba terlintas dalam hati nak baca Quran, macam mana nafsu kita? Lemau tak? Lemau kan? Tu menunjukkan baca Quran tu baik. Sebab nafsu lemau. Nak tengok TV, melompat tak nafsu kita? Melompat nafsu kita nak tengok TV. Macam lah tu, benda sia-sia. Nak baca Quran, lemau je, tak ada current. Macam lah tu, benda baik. Itu ulama ajar dah. Kita nak tahu benda tu baik tidak, ukur dengan nafsu. Kita nak tahu benda tu baik tidak, ukur dengan nafsu. Kalau benda tu tadi nafsu melonjak-lonjak, melompat-lompat, berkaren, biasanya benda sia-sia ataupun benda haram. Tapi kalau benda tu nafsu jadi lemah, lesu, nak mengelak, macam dah tu, benda baik dah tu. Tapi payahlah kita nak buat. Dah tahu dah tu baik. Dah kita ikut nafsu. Kita ni ikut nafsu. Nafsu kata, ya baca. Tak payahlah. Nak lawan tu jarang-jarang sekali nak menang. Jarang-jarang nak menang. Allah sini minta maaf sahabat, sini lain memang ada masalah problem sikit lah. Boleh tapi ada lag sikit. Allahumma salli, dan dikekangkan dia dengan kekang takwa. Wallahu a'lam. 10. Nak pergi kelas 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una.
warzuqna rabbana faqih ahlana wa qurbatina fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah nanti ulang perenjaan itulah 204. Insyaallah. Ya. Tahu. Oh, ni pun dia dah berkelip-kelip. Bateri dia nak. Bateri. Bateri dah penghujung. Boleh bang? Boleh. Ya. Ah? Aha. Sekarang kau macam kau kita sejak mana mayang tak buat baju kotor, baju kotor bukan baju kain mayang kesetuan kasih tadi buat satu besok kota lengkap macam mainan kau orang tak ingat Inilah. macam kat Puan Roma kasih mak ikan pun Puan Roma ayam yang besar dia akan marah. Inilah, betul. Aku cakap orang makan rumah ni salah cakap kita lupa. Macam mana cari? Iyalah. Betul. Jarang nak cari orang tua cakap macam tu. Mak kasih kau rumah, kasih tanah. Tanah bukan tanah kau, mak kasih. Tak ada musuh. Kau duduk sekarang dia tak faham. Isi manusia. Jadi kan kau dah beli Betul. kawan kau sekarang satu rumah ni ni dah orang pandang tak mata. Ada anak kan ada mungkin tak ada ni. Nak minta anak-anak lain. Mak tak cuba kata minta anak-anak lain. Tak seorang orang kata. Kalau mak ada duit nak kata tak. Mak minta apa bukan nak makan, nak beli obat. Salah tak salah aku cakap. Iyalah. Aku cakap salah. Betul lah tu Makcik. Mak kata haram dia. Orang sama 200. Bilang kalau mak dia tak apa. Kita orang kita tu mak Haji tak masuk duit macam mana guna ada duit. Mak Haji tak fikir. Yalah. Fikir tadi. Apa boleh cakap? Sisi memang tak masuk. InsyaAllah ada rezeki makcik tu. Ada dia, anak dia pun ada. Kalau kau tak bersemayang seorang, anak kau mengikut bersemayang. Bapa tak semayang. Anak ikut tak semayang. Banyak itu punya dosa. Betul makcik. Balik mak ni ketau-ketau. Umur dah 90. Ada sakit kakak, kakak. Betul lah tu nasihat. Betul lah makcik bagi nasihat tu. Arif ni Syed. Arif. Astagfirullahalazim, apa yang salah dia lah. Kaki dia tak. Datang salah, tak datang salah. Ada kan? Arif baru datang kan? Lah, dah nak habis baru datang barulah. Datang bawa apa-apa ke tak apa kan? Baik. Jom makan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillah wa ala barakatillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin. Makan sini tak boleh. Dia kalau sudah nak kongsi dia lah. Kongsi dengan doktor. Memang. Ada dah Okey, insya-Allah sahabat pukul 10.45 pukul 11 nanti kita jumpa lagi insya-Allah.